Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung PMP kita ya. Okey, masih lagi matematik tingkatan 5. Okey, bab 2. Tajuknya adalah metrik dan subtopiknya adalah pendarapan metrik. Okey, jika kemarin kita sudah belajar operasi tambah dan tolak. Okey, untuk hari ini kita akan belajar macam mana cara untuk mendarabkan metrik. Okey, dia berbeza sedikit sahaja. Okey, kita tengok. Pendarapan ni dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis iaitu pendarapan skala dan pendarapan dua metrik. Okey, kita tengok dulu pendarapan skala. Apa itu yang dikatakan dengan skala? Okey, pendarapan skala ni macam contoh 11 lah. Okey, bila kata skala ni macam biasalah. Maknanya skala ni dia ada nombor di depan didarab dengan metrik. Nombor di depan didarab dengan metrik. Nombor ni nombor skala. Nombor skala ni terpulanglah dia nak bagi dalam bentuk nombor bulat ke, nombor pecahan ke, nombor perpuluhan ke, semua boleh. Ini pendarapan skala. Okey, jadi macam mana mau selesaikan pendarapan skala ni? Pendarapan skala ni senang saja, dia tiada masalah. Jadi, kita sudah tahu di sini negatif 1/2 D. D ini refer kepada metrik ni. Okey, jadi masukkan metrik dia. Kita masukkan negatif 1/2. Metrik kita ini adalah peringkat 2 darab 2 ni. Okey, jadi bila nak selesaikan seperti ini, yang di depan ni mesti didarabkan dengan semua yang di dalam ni. Mana yang dalam ni? Okey, yang di depan ni darab dengan negatif 5. Mesti didarab semua. Okey, kurungan ni seperti biasalah. Kurungan ni maksudnya darab. Maknanya setiap unsur di dalam metrik ni kamu kena darab. Negatif 1/2 darab negatif 5, negatif 1/2 darab 4, negatif 1/2 darab 2, negatif 1/2 darab dengan 1. Maknanya semua kamu kena darab. Okey? Jadi di sini. Maknanya setiap unsur itu dia dah darab. Itu maknanya pendarapan skala ni. Itu maksud pendarapan skala. Setiap benda ni kamu kena darab. Ni yang skala tadi yang kita mau darab ni. Dia darab dengan setiap unsur di dalam ni. Jadi bila kita darab dengan setiap unsur di dalam ni, tekanlah kalkulator. Negatif 1/2 darab negatif 5. Dapat berapa? Negatif 1/2 darab 2. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai seperti ini. Okey, pendarapan skala ni senang saja. Tiada masalah. Tiada masalah. Okey, cuba kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni juga pendarapan skala. Tetapi sekarang ni dia suruh kamu cari nilai X dan Y. Okey, apa soalan mau? Okey, soalan mau dia bagi macam ni. Ni nilai X dan ini nilai Y. Pertama sekali, kita kena selesaikan dulu ini pendarapan skala ni. Macam biasalah. Maknanya kurungan ni maksudnya adalah darab. Maknanya yang ini 1/2 ni mesti didarab dengan 4. 1/2 ni juga mesti didarab dengan 12. Okey, apa yang akan jadi? Okey, pertama sekali ini salin balik soalan. Soalan seperti ini. Okey. Kamu akan dapat seperti ini. Apa maksud dia ni? Dia terus dapat 4. Dari mana datangnya 2 ni? Okey, dari mana datangnya 2 ni? Dia terus kira macam ni. Okey, dia terus kira macam mana pen saya ni. Okey, dia terus kira dapat daripada 4, 12 ni, dia terus dapat 2, 6. Macam mana dapat 2 ni? Okey, 2 ni diperolehi daripada 1/2 darab dengan 4. Okey, tekan kalkulator, di sini 1, di sini 2. 2 darab 1 dapatlah 2. Okey, dapatlah 2. Okey, dan 1/2 ni juga didarab dengan 12. Semua dia darab dengan unsur di dalam dia. Di sini 1. 12 bagi 2 dapat 6. 1 darab 6 dapatlah 6. Ini dia dapat ni. Daripada mana? Daripada pendarapan skala yang di atas ni. Semua kena darab. Darab yang pertama, darab yang di atas dan darab yang di bawah. Kamu akan dapat seperti ini. Bila dapat seperti ini, dia mau nilai X dan Y. Okey? Ini sudah kita belajar kemarin. Iaitu tajuk operasi tambah dan tolak metrik. Atas dengan atas. Maknanya yang atas 2 tolak dengan X. Atas dengan tolak atas 2 tolak X. Yang bawah 6 tolak
tolak dengan 3. 6 tolak dengan 3. Okey. Sekarang dapat seperti ini. Bila dapat seperti ini, bandingkanlah atas dengan atas. Maknanya kita akan dapat 2 tolak dengan X sama dengan 5. Kita mahu X bahkan. Jadi negatif X. Yang ni pindah ke sebelah. Tiada tanda pindah ke sebelah. Dia akan jadi positif. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. 5 tolak dengan 2. Kamu akan dapat negatif 3. Positif 3. 5 tolak 2, 3. Okey, sekarang kita mau X sekejap. Negatif ni tak nak. Okey, negatif ni buang ke seberang. Dia akan jadi di sini negatif 3. Sama juga yang di bawah ni. Kita selesaikan yang di bawah terus dapat Y. 6 tolak 3. Tolak akan jadi positif. Maknanya 6 tambah dengan 3. Y sama dengan 9. Y ni di belakang tak comel. Dipindah dia ke depan. Apa yang kita mahu mesti berada di depan. Okey, 9 pergi belakang. Dapatlah jawapan dia. Okey, sama je step dia. Okey, kita tengok di sini. Okey, dia dapat negatif 3. Di sini pun jawapan kita negatif 3. Di sini Y 9. Jawapan kita pun Y 9. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Okey, sekarang masih lagi dalam pendarapan skala. Tapi dia bagi dalam bentuk seperti ini. Okey, jangan risaulah. Tanda kurungan di sini ni 3 kurungan P tolak Q. Kurungan ni sama je. Ini maksud dia adalah darab. Okey, kita masukkan P tolak 3. Okey, kemudian gantikan. Ini adalah P. Ini adalah P. Ini P. 7, 9, negatif 3, 8, 12. Ini adalah P. Dan ini adalah Q. Okey, bila mana di dalam kurungan, kamu kena selesaikan yang di dalam kurungan dulu. Okey, yang di dalam kurungan ni kena selesaikan dahulu. Okey, apa akan jadi? Okey, bila kita selesaikan yang di dalam kurungan, macam mana tu? Apa yang diselesaikan dalam kurungan tu? Macam mana dapat 5 ni? Datang mana daripada 5 ni? Okey, 7 tolak dengan 2. Dapatlah 5. Atas dengan atas. 6 tolak dengan 0. Dapatlah 6. Ni kan 0. 12 tolak dengan 4. 12 tolak 4 dapatlah 8. 9 tolak 3 dapat 12. Ambil kalkulator dan tekan. Okey, seterusnya yang tengah dengan yang tengah. Negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4. Negatif 8 tolak dengan 5 dapatlah 3. Selesaikan yang di dalam kurungan dulu. Bila sudah selesaikan yang di dalam kurungan, barulah kamu darab masuk. Darab masuk setiap unsur. 3 darab 5 dapat 15. 3 darab 12 dapatlah 36. 3 darab negatif 4 dapatlah negatif 12. 3 darab 3 dapat 9. 3 darab 6, 18. Dan 3 darab 8 dapat 24. Okey, itu saja. Pendarapan skala ni senang saja, tiada masalah. Okey, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang ni pun sama. Soalan ini, dia minta cari metrik arc. Kita mahu cari arc. Okey, macam mana mahu selesaikan dia? Okey, pertama sekali, kita mahu yang ini kan? Kita mahu yang ini. Jadi yang tak mahu ni pindah dulu. Okey, kita mahu yang ini. Yang ini tidak mahu. Ini tidak mahu. Yang tidak mahu ni buang dulu ke seberang. Sama juga konsep dia. Tambah, bila buang ke seberang dia akan jadi minus. Dia akan jadi tolak. Okey. Tambah, bila buang ke seberang dia akan jadi minus ni. Tolak. Ni. Tinggal lagi 4 arc. Kemudian selesai dulu yang ni berapa ni? Maknanya atas dengan atas. Negatif 3 tolak 9, 4 tolak 0, 10 tolak dengan 2, 1 tolak 3. Apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat seperti ini, betul tak? Kamu akan dapat seperti ini. Ni. Selesaikan negatif 3 tolak
Negatif 3 tolak 9 dapat 12. Negatif 12. 4 tolak 0, 4 dan seterusnya. Sekarang kita mau R sahaja. 4 ni tak mau. 4 dengan R ni dia dah rapat. Kalau rapat, dia adalah darab. Kalau darab, buang ke seberang, dia akan jadi bahagi. Bila bahagi, dia akan berada di bawah. Sebab itulah di sini, asalnya dia di atas. Bila buang ke seberang, dia akan jadi di bawah. Bila dah dapat seperti ini, sama juga pendarapan skala macam tadi. Darabkan semua unsur di dalam. Maknanya 1/4 darab dengan negatif 12, kamu akan dapat negatif 3. Tekan kalkulator ya. 1/4 darab dengan 4, kamu akan dapat 1. 1/4 darab dengan 8, kamu akan dapat 2. 1/4 darab 4, kamu akan dapat 1. Okey. Itu sajalah. Senang saja untuk pendarapan metrik. Okey, seterusnya kita mau tengok. Okey, ini latihan kamu. Ini latihan, boleh buat sendirilah. Nanti cikgu akan bagi dalam grup masing-masing. Okey, yang kita mau tengok sekarang ini adalah pendarapan dua metrik. Okey, pendarapan dua metrik ini dia berbeza dengan pendarapan skala. Okey, syarat dia ada syarat dia. Okey, kamu boleh baca sendiri ya. Yang ni cikgu tak nak baca lah. Kalau cikgu baca pun kamu tak faham juga. Okey, cikgu cuba ringkaskan dengan cara yang mudah lah untuk kamu faham. Maksud dia, okey, metrik kita tahu kan, maksud metrik adalah baris darab lajur. Metrik adalah baris darab lajur. Di sini baris, di sini lajur. Ini metrik A dan yang ini metrik B. Sama juga baris darab dengan lajur. Dia kata pendarapan dua metrik ini hanya boleh berlaku jika yang di sini lajur dan yang metrik yang kedua baris, nilai dia sama. Barulah boleh berlaku. Okey, jika yang ni sama, barulah dia boleh berlaku. Yang ni akan dapat dia punya jawapan. Maknanya M darab dengan P. Tak faham? Okey, tak faham tak apa. Kita tengok contoh. Cikgu tahu kamu tak faham. Kita tengok contoh ya. Okey, tentukan pendarapan boleh dilakukan ataupun tidak. Kita tengok dulu pendarapan CD. Ini pendarapan CD, ini pendarapan DC. Okey, kita tengok macam mana pendarapan tu boleh terjadi ataupun tidak. Okey. Sekarang ini metrik yang pertama. 8, 3 dan metrik D adalah 1, 2, negatif 2 dengan 5. Kita tengok dulu apa nama bagi peringkat metrik C. Okey. Okey. Sorry ya. Kita tengok dulu nama bagi peringkat metrik C. Apa nama dia? Pada metrik ini, nama dia adalah baris darab lajur kan? Baris darab dengan lajur. Ini pun sama. Baris darab dengan lajur. Barisnya ada berapa? 1, 2. Okey, ada 2 baris. B1, B2. Maknanya ada 2 baris. Dan lajurnya ada 1. Di sini ada berapa baris? 1, 2. Ada 2 baris dan 2 lajur. Okey, kita mau semak sama ada dia boleh terjadi ataupun tidak boleh terjadi. Boleh terjadi ataupun tidak boleh terjadi pendarapan. Dia bergantung kepada ini. Kamu kena tahu peringkat metrik ini. Jika nilai di sini sama, dia boleh. Tetapi di sini, kamu tengok nilai di sini 1 dan di sini 2. Adakah sama? Tak sama. Apabila tidak sama, maka pendarapan tidak boleh berlaku. Cikgu ulang sekali lagi. Kita tengok nama metrik. Metrik ini adalah 2 darab 1 dan metrik yang kedua adalah 2 darab 2. Okey, kamu tengok sini lajur dan di sini baris. Jika di sini tidak sama, sini 1, sini 2 kan tak sama. Apabila tidak sama, maka pendarapan kita tulislah. Pendarapan tak boleh berlaku. Tak berlaku. Haram. Sebab apa? Sebab dia tak sah. Tak sama. Ni haram. Haram. Jadi cuba kita tengok yang kedua ni. Yang kedua ni, kalau ini CD. Ini CD. Ini kalau C darab D.
Ini kalau D darab dengan C. Adakah D darab C ni boleh? Okey, kita tengok. Cara dia sama juga. Tulis nama dia. Ini nama dia adalah ada dua baris. Baris pertama, baris kedua. Baris darab dengan lajur. Dan lajurnya ada dua. Maknanya di sini 2 darab 2. Di sini pun sama. Baris darab lajur. Barisnya ada 2. Dan lajurnya ada 1. Jadi kita mau tengok. Boleh berlaku ataupun tidak boleh berlaku pendarapan. Di sini 2 dan di sini 2. Adakah sama? Adakah sama? Bila sama, sini 2, sini 2, maksudnya dia sama. Bila sama, yes, pendarapan boleh berlaku. Maknanya pendarapan boleh berlaku. Jadi apakah jawapan dia? Apakah saiz dia? Saiz dia ni yang tidak ditanda ni. Yang jawapan di belakang ni. Apa saiz dia ni? Jawapan metrik yang kamu akan kira nanti, jawapan dia adalah 2 darab dengan 1. Syarat dia, kalau di sini tidak sama, maka tak boleh, haram. Kalau di sini sama, yes, pendarapan boleh berlaku. Kita tengok macam mana jalan kerja dia. Kita sudah tahu dan kita sudah faham macam mana ataupun tidak boleh ataupun tidak boleh berlakunya pendarapan. Sekarang kita mau tengok macam mana step pendarapan itu. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata G darab dengan E. Mana G? Okey, GE. Ini adalah G. G adalah 43. Ni G. Dan ini adalah E. Mana E? Ni E. Okey, kita mau darab G darab E. Okey, sebelum kamu darab G darab E, kamu kena semak dulu. Kamu kena cek dulu. Adakah G darab E ni boleh didarab ataupun tidak? Macam mana kita mau semak dia? Macam mana kita mau cek dia? Macam tadilah. Kamu kena tahu dia punya nama. Dia punya nama. Apakah lajurnya? Apakah barisnya? Okey, baris darab dengan lajur. Okey, yang pertama ni baris ada 1 saja kan? Lajur dia ada 2. Ni baris, ni lajur. Lajur ada 2. Yang ni baris ada berapa? 1, 2. Ada 2 baris dan 3 lajur. Okey, kita tengok di sini sama, betul tak? Apabila di sini sama, maka pendarapan boleh berlaku. Okey, saiz metrik kamu akan jadi apa? 1 darab dengan 3. Jadi saiz metrik kamu di sini 1. Yang tinggal ni, ambil yang tinggal ni. Yang tinggal lagi 1 darab dengan 3. Apa maksud 1 darab 3 ni? 1 darab 3 ini bermaksud barisnya ada 1, lajurnya ada 3. Okey, jadi macam mana tu? Dia akan jadi macam ni. Barisnya ada 1 dan lajurnya ada 3. Ni 1 baris, lajurnya ada 3. Okey, macam mana kita mau isi kotak ni? Macam mana kita mau darab ni? Okey, kalau kamu tengok jawapan kamu, jawapan dalam buku teks kamu seperti ini. Kamu faham ke tidak faham? Tak faham kan? Okey, jawapan last dia di sini. Kamu nampak jawapan last dia. Jawapan last dia di sini. Ni. Maknanya ada 1 baris saja dan 3 lajur. 1, 2, 3. Baris dia melintang garis yang tidur, ada 1 saja. Dan yang menegak 1, 2, 3. Okey, macam ni lah. Jadi macam mana kita mau kira? Macam mana dapat yang ini? Cara kira dia adalah seperti ini. Okey, tengok baik-baik. Cara untuk mendarab metrik. Okey, metrik. Okey, cikgu ulang sekali. Baris darab dengan lajur. Metrik yang pertama akan jadi baris. Baris sahaja. Dan metrik yang kedua, di sini baris sahaja. Dan metrik yang kedua akan jadi lajur.
Matrik yang kedua akan jadi lajur. Maknanya yang di sini ada satu baris dan 3 lajur. Dalam kurungan ni kamu kena satukan dia. Kamu kena satukan dia. Maksudnya apa? Okey, sekarang kita mau darab. Kita mau buat pendarapan 2 matrik sudah. Baris darab dengan lajur. Okey, di sini baris. Darab dengan lajur yang pertama. 4, 3. Darab dengan lajur yang pertama. 5, negatif 4. Macam mana? Darablah yang pertama dengan yang pertama. 4 darab dengan 5. Okey? Jadi kita tulis. 4 darab dengan 5. Itu yang pertama. Yang kedua. Ni. Darab. Ni yang kedua ni. 3 darab dengan negatif 4. Bila sudah darab, dia dalam kurungan yang sama, kamu mesti cantumkan dia. Dia akan menjadi tambah. Sebab apa? Sebab dia dalam kumpulan yang sama. Dalam kumpulan yang sama. Siap yang pertama. Okey, tekan kalkulator. 4 darab 5, 20. Tambah dengan 3 darab dengan negatif 4, kamu akan dapat negatif 12. 20 tambah dengan negatif 12, kamu akan dapat jawapannya adalah 8. Ni betul ni 8 yang pertama. Itu yang pertama. Kita tengok pula yang ni. Ini sudah. Sudah kan? Kita pula tengok yang kedua. Yang kedua ni masih sama. Ni di sini lagi. Apa dia? Yang kedua, 4 darab 4, 3 dengan negatif 1, 8. Yang ni sudah kan? 4, 3, satu lagi. Negatif 1, 8. Darablah. Yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua. Maksudnya di sini, 4 darab dengan negatif 1. Tambah 3 darab dengan 8. Okey, tekan kalkulator. Negatif 4 darab negatif 1, negatif 4. Tambah dengan 3 darab 8, 24. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 20. Sama tak? Yes, sama lah. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir apa dia? 4 masih lagi 4, 3. 4, 3. Darab dengan apa? Darab dengan 0, 7. Yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua. 4 darab dengan 0. Yang kedua 3 dengan 7. Barulah kamu satukan dia. Jadi 4 darab 0, 0. Tambah dengan 3 darab 7, 21. 0 tambah dengan 21, dapatlah jawapan dia 21. Okey, sekarang sama. Betul? Betul jawapan kamu? Yes. 8, 20, 21. Yes, good. Itu cara untuk mendarab bagi pendarapan matrik. Syarat dia, dia punya di sini mesti sama. Bila sama, barulah boleh darab. Saiz dia adalah 1/3. Maknanya ada satu baris 3 lah lajur. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya adalah tadi G darab I kan. Sekarang kita mau darab F darab dengan G. F darab dengan G macam mana mau darab? Cara yang sama. Cara yang sama. Okey. Okey, F darab dengan G. F sekarang ini F. Soalan mana ni? Mana F kamu? Oh, saya salah soalan ni. Okey, saya salah soalan. Sorry. Kita tengok soalan lain lah. Okey. Okey. Yang tu cikgu salah soalan ni. F kamu adalah, kita salin lah. F kamu di sini bukan 8 ni. Ni F ni. F kamu adalah negatif 2, 7. Apa dia ni? F kamu adalah negatif 2, 7. Dan G kamu adalah 4, 3. Okey, kita tengok sekarang.
Dia punya baris sama sahaja, ada 2 baris dan 1 lajur. Yang di sini ada 1 baris, 2 lajur. Sama bahkan. Okey, bila sama, makanya boleh terjadinya pendarapan. Okey, saiz metrik kamu apa dia? Ni. Makanya 2 darab dengan 2. 2 darab 2. Apa maksud 2 darab 2 ni? Ada 2 baris. Yang cikgu color kotak ni. Kotak ni kita mahu isi. Ada 2 baris dan 2 lajur. Jadi kita mahu isi. Yang pertama macam mana mahu kira dia? Kita ada metrik. Sudah cikgu bagi tahu tadi. Bila berlaku pendarapan, mesti baris darab dengan lajur. Yang pertama adalah baris. Negatif 2, 7. Cikgu salin balik soalan. Darab dengan 4, 3. Yang pertama akan jadi baris. Mana baris yang pertama? Ini. Dan yang kedua akan jadi lajur. Okey, ada berapa lajur kita? Ada 2 lajur. Okey, selesai dulu yang pertama. Yang ini darab dengan yang ini. Dia tiada kawan-kawan dia di bawah kan? Senanglah. Maknanya negatif 2 darab dengan 4. Terus dapat sini. Terus dapat sini. Jawapan dia adalah negatif. Negatif 2 darab dengan 4. Jawapan dia apa dia? Tekan kalkulator dapat negatif 8. Sama tak? Yes, sama. Kemudian kurungan darab dengan yang kedua. Ini baris. Negatif 2 darab dengan 3. Kamu akan dapat jawapan dia adalah negatif 6. Okey, bila siap baris yang pertama, kamu tengok pula kita ada satu lagi baris, iaitu baris yang kedua. Apa baris yang kedua kamu ni? 7. 7 ni pun sama. 7 mesti darab dengan lajur yang pertama dengan lajur yang kedua. Darab dengan yang ini. Maksudnya apa yang akan jadi? Okey, sama juga dengan yang ini. Maksudnya di sini dia akan jadi 7 darab dengan 4. Tiada sudahkan di bawah dia akan jadi 28. Sama juga di sini 7 darab dengan 3. Dia akan jadi jawapan dia 21. Dapatlah di sini negatif 8, negatif 6, 28 dan 21. Sama tak? Yes, sama. Itu adalah cara untuk mendarab metrik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita belajar cara mendarab metrik. Ingat ya, metrik yang pertama akan jadi baris dan metrik yang kedua akan jadilah lajur. Okey, kemudian darab seperti biasa sahaja. Okey, kamu boleh buat contoh. Okey, contoh ni cikgu akan bagi dalam grup dan boleh selesaikan. Yang mana tidak faham boleh ulang tayang, tengok balik rakaman cikgu buat. Dan jika tidak faham lagi boleh tanya cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.